Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid pada hari ini? InsyaAllah Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan yang dirahmati Allah, dalam keadaan dilindungi oleh Allah, dan sesiapa yang sedang diuji dengan kesakitan atau kesempitan, Ustazah doa semoga Allah angkat segalanya dan memberikan kemudahan pada segala urusan murid-murid semua serta ahli keluarga murid-murid semua. Okey, insyaAllah pada subjek pendidikan Islam tahun 4 pada hari ini, Ustazah akan kongsikan ataupun Ustazah akan mengupas bidang Al-Quran iaitu dengan di bawah tajuk Qalqalah. Okey, Ustazah yakin dan pasti bahawa ramai murid-murid yang dah tahu ataupun dah biasa dengan hukum Qalqalah ni. Jadi hari ini Ustazah akan mengupas dengan lebih dalam ataupun secara sepintas lalu. Jika murid-murid yang dah tahu, dah biasa, okey, ni mudah je Ustazah ni. Okey, tapi tak apa. Jadi Ustazah akan buat perkongsian pada murid-murid semua pada hari ini. Okey, insya-Allah. Jadi kita akan teruskan pada hari ini dengan mengetahui apa itu Qalqalah. Okey. Apa itu Qalqalah? Apa ya Qalqalah ni sebenarnya? Okey, Ustazah akan bawa murid-murid semua untuk mengetahui apa itu Qalqalah. Okey. Okey, murid-murid semua, ya Allah. Okey. Qalqalah, jom kita tengok apa erti Qalqalah. Okey, Qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf Qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau dikenali sebagai lantunan. Okey, ini adalah pengertian bagi Qalqalah yang mana Qalqalah ni terjadi pada bacaan-bacaan yang terdapat huruf-huruf Qalqalah. Dan bila mana kita bertemu dengan hukum tersebut, kita perlu baca bacaan kita seolah-olah berdetik atau ada lantunan pada bacaan kita. Okey, selepas ini murid-murid semua akan lihat bagaimana untuk kita kenal ataupun tahu membezakan hukum Qalqalah ni. Okey. Okey murid-murid semua, pada buku teks masing-masing pada muka surat 37 yang mana dalam buku teks kamu telah pun menunjukkan bagaimana untuk kita tahu huruf-huruf Qalqalah ni. Ada 5 huruf dia kan? Ada 5 iaitu huruf Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Okey. Memanglah kalau kita tengok buku, saya tahu sebab saya tengok buku. Okey, tapi bagaimana untuk kita applykan dalam pembacaan Al-Quran harian kita untuk kita tahu macam mana nak ingat huruf Qalqalah ni. Okey, ini sepintas lalu dalam buku teks kamu. Okey, Ustazah akan bagikan satu formula yang mana bagaimana untuk kita ingat Qalqalah. Okey, ini adalah formula dia. Okey, kita tengok Kalau murid-murid semua dapat perhatikan, apa yang ada di skrin yang Ustazah sharekan pada murid semua ialah satu gambar yang mana menunjukkan satu baju yang telah pun kotor. Kenapa Ustazah letak baju yang dah kotor ni? Okey. Murid-murid semua, ini ialah formula di mana formula untuk kita ingat huruf-huruf Qalqalah. Ada 5 huruf dia iaitu formula dia ialah baju dah kotor. Okey, ingat. Baju dah kotor. Oh, baju dah kotor. Apa dia? Okey, bila mana baju dah kotor ni ialah mewakili ba adalah untuk huruf ba, ju untuk huruf jim, da untuk huruf dal, ko untuk huruf qaf dan ta untuk huruf ta. Nampak tak? Secara tak langsung, walaupun kita rasa macam it's just a joke, tapi dalam masa yang sama kita dapat, ini adalah satu formula yang bagus untuk kita ingat apakah dia huruf Qalqalah. Dan setakat ni Ustazah rasa ini adalah antara formula yang Ustazah rasa agak berkesan untuk kita ingat baju dah kotor ni ataupun huruf Qalqalah ni. Selain tu ada juga yang menggunakan formula ab, aj, ad, aq, alt. Secara tak langsung mereka telah pun apply kan bagaimana untuk menyebut huruf Qalqalah tersebut. Okey. Jadi tak mengapa, murid-murid semua boleh gunakan apa yang selesa untuk kita ingat. Ada juga orang yang dah biasa, dia terus boleh sebut Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Ikut kebiasaan lidah kita yang mana akan membuatkan kita lebih ingat, mudah untuk kita ingat. Sebab pada Ustazah, bagus untuk kita tahu ataupun penting untuk kita tahu huruf-huruf Qalqalah ni sebab apa? Kita membaca Al-Quran hari-hari. Kita baca surah-surah hari-hari. Jadi, perlulah kita baca dengan lafaz yang betul, mahraj yang betul. Lepas tu lantunan-lantunan tu semua betul. Jadi seterusnya kita tengok bahagian Qalqalah. Qalqalah terbagi kepada berapa bahagian? Ada 2 bahagian Qalqalah. Kita tengok Qalqalah yang pertama ataupun bahagian yang pertama iaitu Qalqalah Sughra. Yang mana Qalqalah Sughra ni merupakan Qalqalah kecil, iaitu apabila salah satu daripada huruf-huruf Qalqalah itu berbaris mati.
Okey, berbaris mati dan baris matinya adalah asli dan bukan mendatang. Okey, semua tengok pada yang kotak warna kuning ni tau. Okey. Ingat, bila mana qalqalah sughra ni, cara nak kenal dia ialah yang mana either huruf qaf, ta, ba, jim, dal tu tadi berbaris mati di atasnya. Dan okey, adalah asli dan bukan mendatang. Bukan yang kita buat. Contoh kita boleh tengok pada contoh tersebut, yatma'una. Ataupun yang contoh yang kedua, yad'una. Ingat, kalau qalqalah sughra, bacaan kita tidak perlu dilantunkan dengan terlalu besar. Okey, cukup untuk kita lantunkan dengan lantunan yang sedikit sahaja, iaitu contoh yatma'una. Tak perlu kita sampai baca yatma'una ataupun yad'una. Tak perlulah macam tu kan. Okey, cukup hanya lantunan yang sedikit. Lantunan yang sedikit. Tak perlu sampai kita lantun macam tu kan. Kita lantun sedikit sahaja. Okey. Ataupun detik yang sedikit sahaja. Itu bagi qalqalah sughra, iaitu qalqalah kecil. Seterusnya kita pergi berpindah kepada qalqalah kubra ataupun yang di dalam kotak berwarna purple atau ungu ini. Okey, qalqalah kubra ataupun qalqalah besar, iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan dengan mendatang. Maksud matikan mendatang tu macam mana? Actually dia tidaklah berbaris sukun ataupun berbaris mati. Tapi kita terpaksa mendatangkan huruf tanda mati tersebut untuk jadikan dia sempurna. Dan secara tak langsung dia akan mewujudkan hukum qalqalah tersebut. Okey, dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila wakaf padanya tetapi tidak diqalqalahkan apabila diteruskan. Tapi kalau contoh kita nak teruskan bacaan, tak perlulah kita teruskan. Tak perlulah kita wakaf qalqalahkan dia. Kalau kita teruskan bacaan, kita baca macam biasalah. Contoh dia nantilah kalau kita jumpa dekat dalam Al-Quran bacaan yang lain Okey, jadi ingat, qalqalah sughra ni cara paling mudah nak tahu dia, paling mudah lah. Okey, qalqalah sughra ni berlaku biasanya pada tengah-tengah ayat. Kalau tengah-tengah ayat tu kita jumpa ada huruf qaf ta ba jim dal atau qaf ta ba jim dal tu ada tanda sukun atas dia di tengah-tengah ayat pula tu. Kita tahu dah itu adalah qalqalah sughra. Okey, tapi biasanya kalau qalqalah kubra ni, dia berlaku biasanya pada hujung ayat ataupun ayat yang kita nak matikan dia. Biasanya terletak pada hujung ayat lah. Ataupun tengah-tengah ayat pun boleh juga kalau kita nak matikan dia. Terjadi juga qalqalah kubra, tapi kebiasaannya ia berlaku pada hujung-hujung ayat. Okey, contoh dia macam kita tengok pada qalqalah kubra ni, al-falaq, alaq. Okey, nampak nanti Ustazah akan terangkan lebih dalam lagi kat situ. Okey, ini adalah contoh-contoh yang terdapat pada buku teks kamu sendiri. Okey, contoh huruf qalqalah bagi huruf qaf. Kita tengok qalqalah sughra dia. Qalqalah sughra dia yang mana okey, huruf qaf. Kita tengok qalqalah sughra qalqalah yang kecil kita tengok. Okey. Huwa yaqbal. Nampak tu? Huwa yaqbal. Okey, itu contoh bagi qalqalah sughra. Okey, kalau qalqalah kubra ni pula, kalau contoh bagi qalqalah kubra ni, kita tengok contoh bagi qaf juga. Okey, sekejap Ustazah ambil brush Ustazah. Okey, kita tengok yang dekat sini. Okey, kita cuba baca. Allazi khalaqa. Okey, macam ni Ustazah nak kongsi juga satu perkara. Kalau contohnya huruf qalqalah kubra ni, masa kita nak berhenti ataupun kita nak qalqalahkan dia, nak baca pada dia, kita buatkan detik dia seolah-olah ada 2 detik ataupun 2 harakat di situ. Contoh macam ni. Allazi khalaqa. Nampak? Detik dia macam tu. Kalau macam qalqalah sughra tak perlu. Huwa yaqbal. Biasa sikit je. Lantunan dia sikit je. Okey. Cuba kalau kita tengok pula contoh pada huruf ba. Ba ni. Okey. Iaitu contoh bagi qalqalah sughra huruf ba. Okey, hablana. Tak perlulah sampai hablana. Ingat, asal duduk qalqalah je kena lantun kuat-kuat. Tak. Bila mana dia qalqalah sughra tidak perlu. Okey, dan satu lagi contoh bagi qalqalah kubra. Okey, abi lahabin wa tab. Nampak kita matikan pada asalnya tak ada pun tanda mati kat situ kan, tapi sebab kita nak sukunkan dia, kita jadikan dia huruf qalqalah. Abi lahabin wa tab. Nampak ada 2 detik dia tu kan. Okey.
Seterusnya, kita tengok. Ini adalah contoh-contoh yang terdapat dalam buku teks kamu. Ini kamu boleh buat latihan membaca lah. Iqra wa rabbukal akram. Kat mana huruf qalqalah dia tu? Pada huruf qaf tersebut. Kalau kita nampak kat sini kan. Ni huruf qaf dia tu yang berwarna merah tu. Itu ialah huruf qalqalah dia. Bagus kat sini dah bagi contoh dah. Lepas tu dah bagi tahu dah kat mana. Okey, lagi satu tadi yang Ustazah kata, kalau kita nak meneruskan bacaan dia, kita tak perlu bacakan dia dengan qalqalah, betul? Contoh macam kita buat kat sini. Kejap Ustazah cari. Okey, Ustazah rasa kat sini tak ada. Kita cuba tengok yang ni. Okey, kat sini. Kat sini ada. Okey, Ustazah tunjukkan. Kalau contoh kita nak teruskan bacaan kita. Okey. Kat sini. Okey, kat sini memang dah ada. Okey, maksud dia macam ni. Okey, kat sini. Ustazah tunjuk terus dekat surah Al-Ikhlas ni. Okey, contohlah. Contoh tadi dia kata, kalau kita meneruskan atau kita wasalkan bacaan kita, kita tak perlu bacakan wakaf dia. Qalqalah dia. Tak perlu jadikan hukum tersebut qalqalah. Contoh, walaupun hakikatnya, contoh surah Al-Ikhlas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Patutnya kita mewakafkan dia, betul tak? Ataupun kita jadikan dia hukum qalqalah. Tapi contoh kita nak teruskan bacaan. Qul huwallahu ahadullahu samad. Jadi kat situ tak jadi pun hukum qalqalah dia kan? Ataupun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kat sini jadi juga kan yang ni, lam yalid wa lam yulad. Sebab apa? Ada tanda mati di huruf dal tu. Itu jadi qalqalah apa? Qalqalah sughra, iaitu qalqalah kecil kalau kita teruskan bacaan. Tapi kalau kita berhentikan, kita semua tu akan jadi qalqalah kubra. Okey. So murid-murid semua, Ustazah harap ada perkara ataupun ada satu tambah baik atau tambah nilai yang murid-murid dapat pada perkongsian Ustazah pada hari ini. Dan tugasan yang Ustazah nak berikan pada hari ini ialah mudah saja. Okey, yang mana Ustazah nak minta murid-murid semua merekodkan ataupun merakam bacaan surah Al-Ikhlas dan bacaan surah Al-Masad, dua surah ni saja dengan bacaan qalqalah yang sangat betul. Apa yang kita belajar hari ini kan, qalqalah sughra dengan qalqalah kubra ni, Ustazah nak minta murid-murid semua rekodkan bacaan dengan bacaan yang betul, yang tepat. Dan hantarkan dalam Google Classroom. InsyaAllah Ustaz dan Ustazah akan semak bacaan murid masing-masing. Okey, jadi nanti jangan lupa untuk rekodkan dua sahaja bacaan surah ni, qalqalah sughra, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Masad. Okey, dan hantarkan pada Google Classroom. Okey, Ustazah minta maaf jika terdapat banyak kekurangan sebab Ustazah pun manusia biasa kan. Banyak kekurangan. Wallahi Ustazah sangat rindu sebenarnya nak berjumpa bersemuka mengajar dengan kamu. Lagi-lagi kelas darjah 4 ni kan semua, ya Allah. Aktif kan. Lepas tu rajin untuk ambil tahu. Okey, jadi insya-Allah itu saja perkongsian Ustazah pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.